KPM. Pening kepala, pening kepala, pening kepala. Hari jadi orang rumah sudah dekat. Hari jadi orang rumah sudah dekat. Alamak, macam mana ni? Dia suka beg tangan. Tapi saya tak beli apa-apa lagi. Nasib baik sudah ada di atas meja ini. Saya punya bajet berapa ya? Sebab yang ini pun nampak cantik. Yang ini pun cantik. Ini saiz kecil, ini saiz besar lah. Mana staff kat sini ni nak tanya ni berapa harga ni? Ya, halo. Boleh saya bantu? Wah, halo. Ini saya nak cari beg tangan untuk orang rumah saya. Dia punya hari jadi sudah dekat. Jadi saya nak beli beg tangan, tak tahu yang ini ke, yang ini ke. Nampak jatuh pula. Tak apa. Nak tahu berapa anggaran Bajet perbelanjaan? Anggaran perbelanjaan saya rasa dalam poket ada dalam RM100 lah. RM100. Baiklah, pilih yang ni. Yang besar. Murah dan berkualiti. Yang ini ya? Ya, betul. Kalau yang kecil ni berapa harga dia? Mahal sikit. Berapa? RM800. RM8,000 ah? Ayah. Kejap, nak tanya-tanya jugalah kan. Siapa puan ni sebenarnya? Saya ni Cikgu Yap. Inilah Cikgu Yap. Saya pasti anda semua tahu siapa Cikgu Yap ni. Jom kita tengok profil guru hari ini. Saya ambil dua-dua lah. Boleh lah, sap-sap-soy lah. Kau tim lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan moral dan saya pasti anda semua dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar anda semua pada hari ini, iaitu Cikgu Yap. Ya, saya. Apa khabar Cikgu? Baik. Ni hao. Wahan hao. Cakap. Salah pula mata pelajaran kan. Tiba-tiba cakap Mandarin pula kan. Ya, betul. Ini dia Cikgu Yap. Okey, ingat sebelum apa-apa pun kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa menjaga jarak 1 meter dan juga memakai pelitup muka apabila kita keluar rumah. Sebab itu saya nak minta Cikgu Yap kita untuk lakukan sanitasi terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Betul. Baik. Cikgu pernah gunakan? Saya juga akan gunakan Cikgu. Silakan. Terima kasih Cikgu. Okey, baik, sepanjang kita bersiaran ni Cikgu kan, kita doakan semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Baik, kita dah tahu dah cikgunya siapa dan juga mata pelajarannya. Dan semestinya kita bukan berdua Cikgu kan? Betul. Kita bertujuh Cikgu. Ya, betul. Murid-murid saya. Ya, siapakah mereka? Ini dia murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Musa Al-Haj, Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Hello, apa khabar? Hello. Ini dia murid-murid yang cukup ceria dan saya nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Dimulakan dengan ini dia, Azira. Sila perkenalkan diri anda, Azira. Selamat sejahtera Cikgu. Selamat sejahtera Abang Akmal. Saya Nur Azira, anak kepada Johari dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Jelebu, Negeri Sembilan. Okey, Azira, boleh saya tahu cita-cita awak, Azira? Cita-cita saya nak jadi poli. Apa khabar Inspektor Azira? Itu adalah Azira. Baik, seterusnya saya nak berkenalan pula dengan Kon Si Hui. Betul ke saya sebut nama awak? Kon Si Hui. Sebab tu saya salah. Saya tanya awak dulu. Okey, sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera Puan Yap dan juga Abang Akmal. Halo. Nama saya Khosya Ilut dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Negeri Sembilan. Dan cita-cita awak adalah? Saya ingin menceburi bidang perubatan. Terbaik Cikgu Yap. Doktor Yes. Okey, itu dia. Murid seterusnya adalah siapa ni? Crystal Yip. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera Puan Yap dan Abang Akmal. Nama saya Crystal Yip Jinyi dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Jelebu, Negeri Sembilan. Dan cita-cita Crystal apa dia? Nak jadi doktor. Jadi doktor. Terbaik, Crystal. Okey, murid seterusnya adalah ini dia. Saya rasa dia ni pengawas cikgu kan? Memakai baju warna purple. Siapa nama awak?
Salam sejahtera, Abang Akmal dan Hello. Cikgu. Saya Nam Yuwen dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Negeri Sembilan. Okey, dan cita-cita awak adalah ingin menjadi seorang Accountant. terbaiklah. Money. Okey, dan murid terakhir sekali, siapa nama awak? Silakan. Selamat sejahtera, Cikgu dan Abang Akmal. Nama saya Wong Fang Yi dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Negeri Sembilan. Okey, dan cita-cita anda adalah Businessman. business woman sebenarnya, cikgu. Businessman tu saya. Okey, itu dia murid-murid yang cukup ceria dan mempunyai cita-cita yang cukup besar sebenarnya kan. Okey, cikgu. Ya, saya. Tadi kita ada berlakon kan, cikgu. Ramai tau orang tengok 1 juta tontonan, cikgu. Oh, ya ke? Sebenarnya, cikgu, apa kena-mengena dengan kita punya gimmick tadi dengan kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral, cikgu ya? Oh, hari ini kita nak belajar pengurusan perbelanjaan secara beretika. Oh, itu dia, cikgu. Betul. Saya pasti siapa yang kaki boros tu, cikgu kan, tak pandai nak mengatur dia punya duit tu, cikgu. Ini adalah bab yang cukup sesuai untuk anda dan semestinya murid-murid yang akan mengambil mata pelajaran pendidikan moral ini. Betul, cikgu ya? Ya, betul. Jadi saya pasti anda semua dah tak sabar dah apa yang ada di dalam bab ini. Seperti biasa kita nak berhenti rehat dulu. Boleh ke, cikgu ya? Boleh. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, saya pasti anda semua dah tahu dah hari ini kita nak belajar apa, iaitu mata pelajaran pendidikan moral. Di dalam bab ini dia, pengurusan perbelanjaan secara beretika. Dan saya pasti Cikgu Yap pun sudah bersedia. Ya, betul. Semua dah bersedia. Kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Yap. Silakan, Cikgu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Anak murid cikgu. Cikgu nak tanya, nampak tak 2 beg di sini? Ada kan? Cikgu nak minta murid-murid pilih satu. Pilih satu ya. Pilih satu. Ya, kawan. Okey. Cikgu, saya pilih beg yang besar. Beg yang besar. Okey, berapa harga nak bayar untuk cikgu? Aha. 200 kot. Ayuh. Okey, RM200. Okey. Crystal. Silakan. Cikgu, saya nak pilih beg kecil. Yang kecil. Okey. Berapa duit nak bayar kepada cikgu? Saya rasa 100. RM100 sahaja. Sekarang cikgu nak bagi tahu. Sebenarnya beg yang besar itu berharga RM100. Beg yang kecil itu berharga RM800. Itu hadiah hari jadi cikgu daripada kawan-kawan. Apa yang kita belajar di sini? Jadi kita perlu menjadi pengguna yang bijak. Betul, cikgu. Pilih barang yang berkualiti tetapi murah harganya. Beg besar tu tahan lama. Cikgu dah pakai 10 tahun dah. Belum rosak lagi. Ini beg cikgu? Ya, betul. Ini memang beg. Wow. Jadi marilah kita lihat tajuk hari ini ya. Okey, silakan cikgu. Okey, pada hari ini kita akan belajar pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey. Jadi, anak murid boleh menyatakan maksud perbelanjaan beretika dan menjelaskan 4 cara menguruskan perbelanjaan secara beretika.
Menghuraikan 3 kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup. Meramalkan 2 kesan perbelanjaan tidak beretika kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Yang penting, mengekspresikan perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara beretika dan mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan seharian kita. Okey. Marilah kita lihat nilai dalam unit ini ialah nilai kesederhanaan, nilai bertanggungjawab, nilai berdikari, nilai rasional dan nilai kejujuran. Apakah yang dikatakan pengurusan perbelanjaan secara beretika? Iaitu cara wang yang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okey. Sangat penting kan? Jadi di sini cikgu ingin nak minta murid-murid menonton satu klip video. Okey. Ya? Silakan. Jom kita tengok. Ethan, Ya saya. semalam saya membeli sepasang pakaian yang cantik. Berapa harganya? RM300. Mahalnya. Itu jenama terkenal. Harga ini merupakan harga selepas potongan 70%. Saya tidak akan membeli pakaian yang begitu mahal harganya. Ya, saya akan membandingkan harga dan kualiti pakaian tersebut. Saya akan membeli pakaian yang harganya lebih murah dan kualiti yang baik. Ya, betul. Wang yang lebih boleh disimpan dan digunakan masa kecemasan. Wang tersebut juga boleh kita guna untuk membeli buku rujukan. Ibu mengajar saya membuat perancangan perbelanjaan. Saya akan mencatat setiap barang yang saya beli. Ya, betul. Kita perlu berbelanja mengikut kemampuan. Terima kasih maklumat kawan-kawan. Saya akan lebih teliti harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Oh, loceng sudah berbunyi. Marilah kita balik ke rumah. Bye-bye. Itu dia, belanja mengikut kemampuan ataupun ukur baju di badan sendiri sebenarnya kan cikgu ya. Itu sangat penting. Jadi murid-murid, bolehkah murid-murid kongsi pengalaman tentang pengurusan perbelanjaan anda dalam setiap harian? Boleh? Okey. Boleh ke murid-murid? Okey. Ya, okey Kon, silakan. Cikgu, jiran saya suka membeli barang jenama seperti kasut dan topi. Setiap bulan meminta wang dengan ibu. Akhirnya ibu tolak permintaannya. Dia mula mencuri. Dia mencuri? Jadi, itu salah dari segi undang-undang. Betul. Jadi, di manakah sekarangnya? Dia ditangkap oleh polis dan telah dimasukkan ke dalam pusat pemulihan. Ayuh. Aduh, kesiannya. Tetapi itulah hakikatnya. Betul, cikgu. Melakukan perbuatan yang salah kan. Oh ya. Crystal, cikgu nampak Crystal. Siapa tu? Okey, Crystal. Silakan. Saya akan membawa bekal makanan ke sekolah. Wang belanja sekolah saya simpan untuk membeli alat tulis. Bagus tu Crystal ni, anak murid yang baik. Berjimat cemas, cikgu bagi 2 bintang. Wah, tadi Kon berapa bintang cikgu? Kon cikgu bagi 1 bintang. 1 bintang. Okey, itu siapa yang angkat tangan tu? Wang Fangi. Okey, silakan. Cikgu, setiap hari ibu memberi saya RM6. Okey. Saya belanja RM3 untuk makanan sehari. Tetapinya, saya simpan dengan baik. Bagus betul murid-murid cikgu ni kan. Betul cikgu. Amalan berjimat cermat. Fangi, cikgu bagi 3 bintang. Okey. Azira pun angkat tangan. Azira silakan. Dia angkat tangan, dia mesti nak 5 bintang ni cikgu. Cikgu, saya menggunakan wang simpanan saya untuk membeli hadiah hari jadi untuk keluarga. Lihat. Beli hadiah untuk ahli keluarga. Ya. Ini menyayangi ahli keluarga. Betul. Memang murid-murid yang baik, anak yang baik dalam keluarga. Betul lah cikgu nak bagi 5 bintang. Ada lagi tu. Okey, Lawiwan silakan. Ini dia mesti nak 10 bintang ni. Cikgu mencatat semua perbelanjaan saya tahu cara saya belanja.
Betul, itu cara yang baik. Betul, Kita catat semua, kita tahu apakah perbelanjaan kita. Betul. Hebat betul lah Iwan. Wah. Cikgu bagi 5 bintang. Ya, Kon dia akan nak dapat 5 bintang balik. Tadi dapat 1 bintang cikgu. Ya. Dia akan tebus balik untuk mendapat 5 bintang. Silakan Kon. Ya ke? Tak pakai sekarang. Oh. Ya, ada lagi. Dia ada cikgu dah kat tangan. Kon. Okey, silakan. Cikgu, saya akan mencatat apa sahaja yang saya beli dan mengira jumlah wang yang dibelanja. Itu dia. Wah. Memang hebat kan? Betul, cikgu. Cikgu nak bagi lagi 5 bintang. Wah, jadi kau sudah ada 6 bintang cikgu. Simpannya nanti boleh tebus hadiah. Betul, cikgu. Sekarang marilah kita lihat apa yang cikgu nak buat kesimpulan sedikit di sini. Okey. Kita perlu menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Iaitu memastikan jumlah wang yang dimiliki. Berapa jumlah wang kita yang kita dapat dalam poket kita. Belanjaan kita. Kemudian barulah kita merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Itu yang paling penting. Kita perlu mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Betul. Kan? Membuat catatan dan mengkategorikan setiap item sebagai keperluan atau kehendak. Itu yang paling penting. Apa keperluan kita, apa kehendak kita. Keperluan itu perlu diutamakan. Membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Kita lihat lagi. Membeli barangan secara tunai atau kad debit. Kenapa cikgu tak galakkan kad kredit? Bahaya cikgu. Ya. Saya nak terangkan pun susah cikgu. Itu menggunakan wang masa depan kan. Betul. Kad debit ini sudah ada anggaran dia dalam kad tersebut. Jadi kita akan disiplinkan diri kita sendiri semasa kita berbelanja. Betul. Dan tunai, janganlah bawa tunai yang banyak. Kemudian kita lihat, membeli barangan dengan membuat bayaran secara tunai atau menggunakan kad debit. Alright. Mengelakkan daripada berhutang. Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh waktu bebas faedah jika terpaksa menggunakan kad kredit. Supaya kita tidak tanggung beban nanti hutang nanti ya. Okey, kita lihat mendisiplinkan diri ketika berbelanja diri. Belanja mengikut kemampuan kita. Kemudian kita perlu mengelakkan diri daripada membeli barangan berasaskan jenama semata-mata. Betul. Itu penting kan? Berusaha mencari alternatif lain jika terpaksa membeli barangan mahal. Contohnya kereta. Bolehlah kita pilih buatan kereta Malaysia yang lebih murahnya tetapi kualiti pun baik. Betul cikgu. Okey. Okey, kita lihat. Tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Itu sangat penting. Sekarang orang asyik main handphone. Add to cart cikgu. Ya, betul. Itu sangat bahaya. Betul. Membuat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Membeli barangan atau perkhidmatan yang telah dirancang sahaja. Mendapatkan hikmat nasihat sebelum membeli sesuatu barangan. Itu yang penting. Jadi kita perlu juga mendokumentasikan perbelanjaan kita. Mencatatkan semua perbelanjaan yang telah dibuat. Betul. Menyimpan semua resit pembayaran dengan sistematik supaya kita tahu di manakah bahagian yang kita belanja. Dan jika terlampau banyak, kita mungkin perlu fikirkan kurangkan bahagian itu. Merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Maksudnya kita perlu belanja secara berhemah. Betul. Okey, murid-murid, marilah kita buat sedikit renungan. Senaraikan barang-barang kehendak dan barang-barang keperluan. Cikgu nak lihat, tahu tak apakah barang-barang kehendak anda dan barang-barang keperluan? Okey, Kon, silakan. Okey.
barang keperluan adalah berus gigi, pakaian dan juga makanan. Okey. Dan barang kehendakan pula adalah bercuti di luar negara, alat permainan dan juga beg jenama. Ya, betul. Itu Tidak dia. perlu beli beg jenama, beg biasa saja pun boleh datang ke sekolah, boleh belajar dengan baik. Betul, Ya, cikgu. siapa nak kongsi lagi? Okey, Lawi Wen, silakan. Pakaian, makanan, air, tempat tinggal ialah keperluan. Okey. Rumah mewah, jam tangan berjenama, makanan ringan dan kereta mewah ialah kehendak. Betul. Itu paling Hebat tepat juga sekali, kan. cikgu, Kita tak perlu pun jam tangan sekarang. Ya. Kita punya telefon bimbit sudah ada jamnya kan. Okey, Krista nak kongsi. Okey, silakan. Okey, Krista silakan. Cikgu, bahan keperluan adalah makanan, tempat perlindungan dengan pakaian. Lepas tu barang kehendakan adalah sofa, televisyen, lepas tu kasut dan sebagainya. Betul-betul. Jika tidak ada sofa, kita boleh duduk di kerusi juga. Tetapi cikgu nak buat sedikit pembetulan ya. Okey. Barang kehendak, bukan kehendakannya. Barang kehendak. Siapa lagi nak kongsi? Ada. Okey. Azira, silakan. Barang kehendak seperti makanan, air, pakaian dan tempat tinggal. Manakala barang kehendak ialah telefon bimbit berjenama dan jam tangan berjenama. Hebat. Ya. Cikgu nak bagi 3 bintang sekarang ni. Hebat. Tadi cikgu bila Azira sebut kan telefon bimbit yang berjenama, kereta yang berjenama kan, dia ada mengata pasal saya ke cikgu? Tak ada kot. Tak adalah. Tak ada Azira. Janganlah kecil hati. Okey, Fangi silakan. Okey. Barang keperluan ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Lepas tu barang kehendakan, permainan dan beg berjenama. Itu Sama juga jawapannya. Hebat juga. Sebenarnya cikgu nak bagi semua 3 bintang. Tepuklah tangan sikit. Okey. Alright. Okey, cikgu. Ya, Kita saya. pun dah tahu dah kan mana satu barang kehendak, mana satu barang keperluan dan sebenarnya cikgu kan apa yang diperkatakan oleh murid-murid tadi memang betul cikgu. Ya, betul. Contoh-contohnya barang kehendak dan barang keperluan sebenarnya. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga faham dengan apa yang dikongsikan oleh Cikgu Yap. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Boleh ke Cikgu? Boleh. Okey, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas di Didik TV KPM. So, lepas ni kita segmen 3. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazir. Tadi kita dah belajar mengenai etika perbelanjaan cikgu kan. Ya, betul. Antaranya apa itu barang-barang keperluan, apa dia barang-barang kehendak dan murid-murid semuanya dah dapat rata-ratanya 10 bintang cikgu kan. Ya, betul. Kita tepuk tangan dulu untuk anda semua. Wah, 10 bintang. Saya je tak dapat bintang-bintang ni lagi cikgu. Nanti cikgu bagi. Yeay. Okey cikgu, sekarang ni kita nak belajar apa pula cikgu? Apa ni? Anak murid-murid, apa ni? Apa tu? Duit, cikgu. Duit nak kan? Cikgu nak bagi setiap orang RM50. Ya, cikgu. Buat apa dengan RM50 ni? Ya. Marilah kita lihat di sini ya. Okey.
Seterusnya cikgu. Okey, cikgu ada barang-barang di sini. Jadi, buatlah perancangan membeli dengan barang-barang yang terpapar di sini ya. Hati-hati. Jangan boros. Jadi mereka kena pilih lah cikgu ni. Yes, mereka akan pilih. Bolehlah pilih sekarang. Siapa nak kongsi pilihannya dahulu? Ada siapa yang buat Okey, pilihan? Kon, silakan. Okey, silakan. Cikgu, saya memilih nasi lemak RM8 kerana ia mempunyai lauk yang lebih banyak Okey. dan saya akan berasa lebih kenyang bila makan. Ya, betul. Memang bijak ya cikgu nak bagi 3 bintang. Ya, 3 pandai bintang menguruskan. untuk Kon. Siapa lagi nak kongsi pengalaman? Yes, okey. Okey. Even. Saya akan membeli buku yang berharga RM10.50 untuk menimba ilmu pengetahuan. Hebat. Silakan. Saya akan membeli pen yang berharga RM5 dan bukan RM8.90 kerana saya rasa bukan yang lebih mahal itu lebih baik. Sebab kita tahu fungsinya sama cikgu betul. kan? Okey, itu dia. Kalau murid yang lain macam mana pula? Apa yang anda telah membuat pilihan? Okey, Kristen silakan. Cikgu, saya beli buku cerita rakyat yang berharga RM10.50 Okey. dan pen yang RM5. Kerana saya nak hadiahkan kepada adik saya sebagai hadiah hari jadinya. Ya, tapi cikgu, sayang sekali dia nak beli pen RM5 kan? Dah habis stok cikgu sebab tadi kawan ni dah beli yang RM5 tu cikgu. Yang ada RM8.90 je cikgu. Tapi stok masih ada lagi. Stok baru masuk. Baru masuk, stok baru. Okey. Jangan bimbang. Baik, murid seterusnya. Okey, Even. Fang Yi. Saya akan membeli coklat kerana saya suka makan coklat. Okey. Saya juga hendak kongsi dengan keluarga saya coklat ni. Yang berharga RM23.90. Jadi bakinya macam mana? Bakinya? Saya simpan duit tu. Hebat. Cikgu bagi 4 bintang. Pandai simpan duit. Itu dia. Azira nak kongsi? Ya, Azira silakan. Dia nak beli apa ni? Saya membeli kasut sukan berharga RM35 Okey. kerana kasut sukan lama saya telah pun rosak. Serta pen berharga RM8.90 kerana pen tersebut merupakan pen kesukaan saya. Dan saya juga membeli nasi lemak yang berharga RM2.90. Nasi lemak itu merupakan makanan kegemaran saya. Saya masih mempunyai baki sebanyak RM3.20. Baki tersebut akan saya simpan di dalam tabung saya. Cantik Azira. Hebat itu ya. dia. Betul cikgu. Boleh cikgu bagi 5 bintang kan? Boleh cikgu. Memang cikgu suka murid-murid yang begini ya. Marilah kita lihat apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Ya, untuk menjamin masa depan kita, kita dapat menabung dan kita dapat buat persediaan untuk menyambung pelajaran. Betul. Dan kita ada keperluan menghadapi alam dewasa. Contohnya nak beli kereta, nak kahwin, semua perlukan duit yang banyak. Kemudian kita dapat mengelakkan pembaziran, membeli mengikut perancangan kita. Betul. Dan membentuk sikap berjimat cermat. Itu yang sangat penting. Okey. Yang menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Mana yang sepatutnya beli, mana yang tidak sepatutnya beli. Membantu untuk membuat anggaran yang lebih baik bagi perbelanjaan akan datang, membuat penambahbaikan dalam menguruskan perbelanjaan. Mengelakkan diri daripada ditipu dan menjadi pengguna yang bijak. Itu yang paling penting. Sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga serta jaminan kualiti produk. Betul. Maksudnya kita beli barang yang murah tetapi kualitinya baik. Itu yang penting. Mengurangkan bebanan hutang. Membebaskan diri daripada bebanan hutang yang banyak. Memupuk sikap menghargai wang dan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Itu yang paling betul. Paling tepat sekali. Kita lihat ya. Okey. Marilah kita lihat. Apakah gambar ini, murid-murid?
Huish, saya Jualan takut cikgu. murah. Jualan murah. Di sini juga apa dia? Okey, nampak tak gambar nampak yang tak cikgu gambar tunjukkan ini? itu? Nampak? Ramai orang kan? Ramai orang Ya. suka jualan murah. Murah. Dan saya pasti gambar ini orang cikgu pergi. sebelum pandemik, betul kan cikgu? Betul. Ini okey. sebelum pandemik. Ramai orang pergi ketika jualan Murah. murah. Cikgu ingin murid-murid cikgu kongsi pengalaman tentang jualan murah. Boleh? Okey. Siapa nak kongsikan? Oh, tak ada siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Mungkin saya jualan kongsikan. murah? Ada sesiapa tak pernah pergi ke jualan murah? Tentang jualan murah ini. Okey. Silakan. Okey, silakan. Cikgu, saya tidak suka jualan murah. Kenapa? Kerana ibu saya suka mengunjungi jualan murah. Banyak barang ibu beli, banyak barang bergelonggoh di rumah. Bagi saya, ini berbazir. Betul, itu satu pembaziran. Barang dah ada, beli lagi cikgu. Yes. Beli kan? Sebab lihat murah kan. Potongan 70%, periuk beli lagi. Periuk satu besar, kecil, sederhana, semua beli. Longgok-longgok di rumah, satu keadaan yang membazir. Betul. Hebat. Fangi, ni Ya. sikap yang betul. Cikgu bagi 5 bintang. Alright, itu dah panggil bintang. Okey. Ya. Krista, silakan. Ya, Krista, silakan. Cikgu, saya berasa gembira jika saya dapat menggunakan wang simpanan saya untuk barang yang saya suka. Okey, itu hebat ya. Ya. Betul. Itu cara pengurusan yang baik. Betul. Yes. Silakan, Kon. Cikgu, saya memang mendengar nasihat ibu bapa saya sentiasa berkhidmat. Amalan yang baik. Betul. Ya, betul tu. Siapa lagi nak kongsi? Yes. Azira, silakan. Cikgu, saya belanja mengikut kemampuan saya. Itu Bagus dia. tu. Itu sikap yang baik. Cikgu bagi 5 bintang. Alright. Okey, ada juga tu cikgu. Siapa tu? Yi Wen Lau. Lau Yiwen. Okey. Terbalik pula saya sebut nama dia. Tak apa. Jika kita tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika dan suka beli barangan jenama, maka negara akan import barangan yang banyak. Ini Betul. jawapan di luar kotak cikgu. Ya betul. Memang hebat kan? Ya. Boleh bagi 5 bintang. Saya nak bagi dia 10 boleh cikgu? Okey, boleh. 10 bintang. Ting 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 ting. Okey. Kita memang berasa gembira kan, seperti murid-murid ceritakan, apabila kita dapat menjimatkan duit kita. Yes. Marilah kita lihat apakah kepentingannya. Okey, ini dia. Ini dia. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika pada diri. Jika kita tidak uruskan wang kita dengan baik, maka kita akan menghadapi masalah kewangan. Dan bebanan hutang yang tidak sepatutnya. Betul. Nama boleh disenarai hitamkan oleh bank dan muflis dan tekanan perasaan. Kehidupan kita tidak akan jadi gembira dan bahagia. Okey. Dan kita lihat masih diri lagi. Selepas diri adalah Selepas diri kita pergi kepada keluarga. Terpaksalah keluarga kongsi untuk menanggung bebanan hutang itu dan menjejaskan perbelanjaan harian, menjejaskan hubungan kekeluargaan. Kan kita akan gaduh-gaduh kan sebab nak tanggung hutang ahli keluarga. Yep. Kemudian meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Okey. Kita lihat masyarakat pula ya. Masyarakat akan melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam perbelanjaan. Meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Sebab masing-masing bertanding nak bersaing, nak tunjuk barang mewah kita. Ya. Melahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir. Peningkatan pemiutang yang tidak berlesen. Lesen. Ini alung lah yang banyak ni. Betul cikgu.
Itu yang paling dahsyat sekali Betul. kan. Itu masyarakat cikgu kan. Apakah kesannya terhadap negara pula? Kita lihat ya. Meningkatkan kadar inflasi negara kita, meningkatkan kadar barangan import sebab semua orang minta kan, permintaan tinggi. Meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat dan meningkatkan kos pelubusan barangan yang dibuang atau yang dibazirkan. Cikgu. Itulah dia kan kesan kepada negara sebenarnya. Okey cikgu, seterusnya apa lagi yang cikgu nak kongsikan kepada kami semua ni cikgu? Cikgu nak dengar apakah pendapat murid-murid jika mereka dapat mengamalkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Krista? Okey. Apakah perasaan anda? Gembira. Gembira. Ya, betul. Okey. Hebat. Kita berasa gembira apabila kita dapat berjimat cermat sebab kita boleh menggunakan wang tabungan kita untuk membeli barangan yang kita suka. Ya kan? Kon, apa perasaan Kon? Gembira juga. Gembira juga. Sama. Okey. Setakat ni selalunya Kon membeli hadiah untuk ahli keluarga tak? Saya beli mengikut bajet. Itu baru betul cikgu. Betul. Beli mengikut bajet kita walaupun hadiah untuk ahli keluarga ya. Azira pula beli tak hadiah untuk keluarga kita? Beli juga. Beli ikut kemampuan ke atau beli ikut orang kata kawan kata beli tu dia pun beli tu juga? Macam mana tu Azira? Beli ikut kemampuan. Itu baru betul. Hebat betul ya. Cikgu selalunya nak bagi 5 bintang. Sebenarnya yang maksimum ni cikgu bagi 5 bintang. Tapi Cik Akmal ni nak bagi 10 bintang pun tak salah. Ya, saya pun murah cikgu. Murah hati. Ya, saya bagi. Fangi, apa kata perasaan? Anda? Gembira juga. Gembira juga. 3 orang cakap gembira cikgu. Semua bergembira apabila mereka dapat berjimat cermat dan dapat simpan duit yang bakinya. Okey. Lau Yiwen, apa pula pendapat Lau Yiwen? Ya, adakah? Saya berasa gembira kerana saya dapat menggunakan wang simpanan saya untuk membeli hadiah kepada keluarga. Ini panjang sikit jawapan ni cikgu. Dia guna ayat yang lengkap ya. Tapi tetap dapat 5 bintang juga. Jadi anak murid cikgu ni memang hebat. Betul. Seorang pengguna yang bijak, pandai menguruskan perbelanjaan seharian dan tahukah apakah kesannya dan tahukah kepentingannya. Itu yang sangat penting untuk hari ini. Betul tu cikgu. Cikgu, saya sebenarnya tidak gembira lah cikgu. Kenapa? Sekarang ini. Yelah, tiba-tiba kita kena berhenti rehat pula cikgu. Yang mana saya nak terus belajar lagi. Tapi anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Cikgu Yap di dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya cukup gembira cikgu. Kerana kita sudah pun kembali lagi dalam Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Yap. Tadi kita dah belajar macam-macam cikgu kan? Betul. Apa kesannya kepada masyarakat, kepada keluarga, diri sendiri dan juga negara sekiranya kita tidak pandai menguruskan perbelanjaan kita. Betul kan Cikgu Yap? Betul. Hebat juga. Nak bagi 10 bintang. Okey, baik. Sekarang ni Cikgu Yap, kalau saya nampak dekat situ ada pentaksiran dan juga penilaian Cikgu Yap. Betul. Jadi apa yang cikgu boleh kongsikan? Nak nilai anak murid. Apakah yang telah dipelajari oleh murid-murid saya? Okey, ini dia. Mari kita cikgu. Silakan. Cikgu nak minta Kongsi Hui untuk bacakannya boleh? Silakan.
Boleh cikgu. Ya, silakan. Seramai Kuala Lumpur. Seramai 10,317 individu diisytihar muflis sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan TKP sejak Mac 2020 hingga Julai lalu akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata berdasarkan statistik Jabatan Insolvensi Malaysia MBI, Selangor merekodkan jumlah individu tertinggi isytihar muflis iaitu seramai 2,555 orang. Katanya, Layar Persekutuan pula mencatatkan seramai 1,288 orang. Jumlah kes kebangkrapan mengikut bilangan individu yang muflis dari Mac 2020 hingga ke Julai 2021 adalah sebanyak 10,317 kes. Katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Wah, cikgu. Ramai yang muflis kan? Betul. Nah, hebat sangat. Memang sedih kan? Ya, dan kalau kita tengok artikel ni pada 28 September 2021, baru lagi cikgu. Memang kita perlu ambil terkini. Ya. Pendidikan moral kita perlu ikut isu semasa. Jadi murid-murid kena tahu ramai orang yang muflis. Itu yang penting. Ya. Kita lihat soalan pula. Ya. Apakah perasaan anda apabila membaca berita tersebut? Perasaannya. Dan berikan justifikasi anda. Siapa nak cuba? Okey, Azira silakan. Silakan Azira. Saya berasa sedih dan simpati kerana kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah muflis serta bagaimana mereka hendak menjalani kehidupan harian mereka. Ya, memang sebab duit dah habis kan, tak ada. Memang kita sedih. Okey, siapa lagi nak kongsi jawapan dengan cikgu? Okey, Lau Iwan. Saya berasa sedih kerana terdapat ramai orang yang tidak tahu cara mengurus wang hingga muflis. Betul-betul. Marilah kita lihat jawapan cikgu ya. Okey. Jawapan Lau Iwan cikgu nak bagi 5 bintang. Itu jawapan yang hebat. Okey, jawapan cikgu ni sedih kerana ramai orang yang tidak pandai menguruskan wang secara beretika. Kita lihat. Pada pendapat anda, mengapakah bilangan muflis mencatat jumlah yang begitu tingginya? Apakah jawapan murid-murid cikgu? Siapa nak cuba? Okey, Lau Iwan juga. Silakan. Mereka tidak mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Contohnya, belanja mengikut kehendak dan bukan kemampuan. Mereka mudah terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Contohnya, mereka membeli barangan atau perkhidmatan yang melebihi dari yang dirancang. Betul-betul. Tidak pandai merancangnya. Jawapan tu sangat hebat. Marilah kita lihat jawapan cikgu ya. Mereka membuat pinjaman dengan bank dan tidak dapat membayar balik. Mengikut peraturan hutang lebih daripada 30,000 ke atas yang tidak dapat menjelaskannya dalam waktu tertentu akan diisytiharkan muflis. Syarikat tidak dapat beroperasi atas sebab Perintah Kawalan Pergerakan dan tidak ada pendapatan. Kesian juga ya. Betul cikgu. Okey, kita lihat C pula. Nyatakan kesan muflis terhadap individu. Siapa nak cuba? Kesan muflis. Okey, Fang Yi, silakan. Perjalanan, individu tidak dapat keluar negara. Semua aset individu dirampas, contohnya kereta dan rumah. Had pekerjaan, individu tidak dibenarkan bekerja dalam profesion tertentu. Betul. Profesion tertentu tu contohnya peguam, doktor. Tidak boleh. Ya, itu jawapan yang paling tepat. Cikgu nak bagi 5 bintang ya. 5 bintang. Okey. Kita lihat jawapan cikgu pula Tekanan perasaan. Oh ya, Azira nak bagi jawapan. Silakan. Semua aset dirampas. Seseorang yang muflis akan berada di bawah pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi dan individu muflis tidak dibenarkan untuk keluar tanpa kebenaran bertulis dari KPI atau sebelum mendapatkan perintah mahkamah yang membenarkannya keluar dari negara.
Cikgu nak puji betul ni pengetahuan yang hebat. Lebih daripada 5 bintang kan? Betul. 10 bintang boleh bagi. 10 cikgu? Okey. Terbaiklah Azira. Cikgu punya jawapan lebih mirip kepada yang senang diingat. Okey, menjejaskan maruah diri jika kita muflis. Istiharkan muflis, masa depan akan terjejas. Terjejas sebenarnya cikgu. Okey, D pula. Bagaimanakah kita dapat mengawal nafsu membeli ketika jualan mula? Okey, kawan silakan. Jawapan saya adalah berani katakan tidak semasa ternampak jualan murah, sentiasa membeli barang keperluan bukan barang kehendak, dan juga membeli barang yang disenaraikan sahaja. Hebat. 5 bintang cikgu bagi. Kan? Itu sikap yang baik betul ya. Betul cikgu. Apa pula jawapan cikgu ni? Beli barang yang perlu sahaja. Membuat perancangan membeli dan beli ikut kemampuan. Cikgu nak tahu, nak tanya murid-murid cikgu ya. Apakah anda telah belajar dalam kita punya kelas siri hari ini, kelas hari ini? Okey, Krista silakan. Cikgu, hari ini kita belajar cara menguruskan perbelanjaan secara beretika. Okey, itu sahaja? Cara, kita belajar cara. Okey, lagi? Itu ada angkat tangan tu cikgu. Okey, Fangi silakan. Cikgu, kita juga belajar kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Itu dia. Betul, hebat. Okey, Kon silakan. Izinkan saya memberi pendapatan. Pandangan. Ya. Hari ini kita dapat memahami kesan perbelanjaan tidak beretika kepada diri, keluarga, negara, masyarakat. Ya, betul. Lawiwan pula, apa pandangan? Ya, silakan. Dalam unit ini, kita belajar nilai kesederhanaan, bertanggungjawab, berdikari, rasional dan kejujuran. Ya, itu cikgu dia. nak kongsi satu pantun dengan murid ya. Ya, itu. Okey, cikgu buat kesimpulan sebelum itu. Bijak merancang perbelanjaan bagi menjamin keharmonian hidup. Okey, ini pantun yang cikgu buat. Masyarakat anjurkan program belia. Mencatat slogan di atas papan. Berjimat cermat, amalan mulia, pasti terjamin masa depan. Pergi melancong ke Bukit Metajam, menyaksikan para remaja bersaja. Jangan suka pinjam meminjam, biar menjadi pengguna bijak. Ya, itu dia cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Ingat tahu apa yang cikgu Yap kongsikan kepada anda. Kalau nak buat perbelanjaan tu cikgu, biarlah kita ukur di baju, ukur di badan baju sendiri cikgu. Ya, betul. Ukur baju di badan sendiri. Itu sebenarnya cikgu kan. Ya, merancang ikut kemampuan kita. Okey, terima kasih Cikgu Yap sekali lagi dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Undang Musa Al-Haj Kuala Kelawang. Cikgu, jadi mereka ini semua dapat berapa bintang sebenarnya cikgu? Mereka semua dapat bintang yang 5. Kalau tadi ada 5, ada 10, saya pasti semuanya telah mendapat 100 bintang cikgu. Ya ke? Perfect score. Bagi tepukan kepada anda semua. Terbaiklah. Cikgu, kalau mereka nak mendapatkan info-info yang cikgu ajarkan kepada kami semua, dengan kata boleh mencari dekat sumberku tu cikgu. Betul ke? Latihan-latihan yang banyak boleh kita cari dalam sumberku. Bolehlah murid-murid melayari di situ untuk buat latihan seterusnya. Dan insyaAllah pada tibanya hari nanti SPM 2021 bagi mata pelajaran pendidikan moral, mereka semua ini dapat menjawab dengan mudah. Betul cikgu? Betul. Terbaiklah. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yap. Sama-sama. Dan juga murid-murid kita. Kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Saya Akmal Nazri. Stay safe, take care. Bye-bye. Bye-bye.